warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Muslim Majlis yang dihormati Tuan Imam, serta seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra' wal Mi'raj telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra' pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daripada Mekah ke Palestin, jaraknya 1600 km, yang kami berkati sekelilingnya bumi Palestin, bumi yang penuh barakah, kerana bumi itulah yang banyak melahirkan para nabi dan rasul, supaya kami memperlihatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kekuasaan kami. Allah nak buat apa pun tuan-tuan, jadi. Kita mau, Tuhan tak mau, tak jadi. Kita tak mau, Tuhan mau, jadi. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Surah Al-Insan, surah ke-76 ayat 30 tu dalil. Supaya kami memperlihatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kekuasaan kami. Allah nak buat apa boleh? Bila, macam mana? Di penghujung ayat, innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya kami, kata Allah, Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi peristiwa Isra' wal Mi'raj ni yang kita semua telah sedia maklum. Allah wujudkan peristiwa agung ini kerana nak menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tahun itu tahun duka cita, bermula dengan kematian pak anakannya Abu Talib, kemudian isteri tercinta Siti Khadijah. Justru Allah mewujudkan peristiwa yang hebat ini, salah satu cara nak menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berduka cita. Ringkas cerita nak tanya dulu, malam ni ada tali apa tak ada tali apa? Saya nak terus kepada apakah pengajaran yang dapat kita ambil. Banyak pengajaran. Di antaranya peristiwa agung ini sebenarnya menguji keimanan kita. Nak tengok percaya tak percaya. Sebab tak logik daripada Mekah ke Palestin, kemudian pagi besok pulang semula. Tuan dan perempuan, Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut
surah ke-29 pada ayat 2 dan 3. Weh, batuk tau ini. Booster ambil lah. Kan? Omicron ni batuk sesama, tapi dia taklah hebat macam Delta variant ke apa binatang tu. Kan? Dia dah jadi macam biasa ya, common. Kita demam sesama tu lah, batuk. Kan? Pak Ji ambil ke? Booster ketiga. Siapa tak ambil rugi tu? Pasal apa? Booster ketiga ni nama dia pun syok, penggalak. Pak Ji lepas cucuk tak rasa galak ke apa? Ni nak main keempat nak, keempat lepas galak merla, tahu merla. Hampa tak gelak ke kau buat lawak ni? Cerita macam tu. Jadi maknanya kesemua kita pasti akan diuji. Keimanan kita akan diuji. Ustaz, katuk guru ke, Perdana Menteri, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 2 dan 3. Allah tanya kita, apakah manusia menyangka cukup hanya dengan berkata kami beriman kepadamu wahai Tuhan? Ustaz Jamal kata, aku beriman padamu ya Allah. Ustaz Syarif pun, aku beriman. Sedangkan kamu belum aku uji. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum kamu. Jenis cakap nyampalah, beriman. Bila kena ujian Allah, ketika itu ternyatalah siapa yang benar-benar beriman, siapa pula pendusta. Jadi belum diuji, belum tahu sejauh mana, setinggi mana keimanan kita. Sebab tu peristiwa tadi, di antaranya Allah uji. Sebab tu ada yang murtad, kembali murtad, tak percaya. Macam tu juga dengan kita. Kita bukan cerita Isra' wal Mi'raj saja wajib diyakini. Quran tu sendiri. Dalam surah yang keempat, An-Nisa ayat 87, Allah tanya kita, "Wa man asdaqu minallahi haditha?" Dan perkataan siapakah kata Allah yang paling benar? Yang paling betul. Adakah perkataan selain pada Quran yang paling betul? Nabi menguatkan hujah Al-Quran, hadis riwayat Imam Muslim. Inna asdaqal hadith kitab Allah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah Al-Quran. Allah tanya lagi dalam surah Mursalat, surah ke-77 pada ayat yang terakhir, ayat 50. Fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Kamu nak beritahu macam mana lagi baru kamu percaya, baru kamu nak beriman? Itulah yang dikatakan iman kita pasti diuji. Sebab tu kita di akhir zaman ni, ujian yang menimpa kehidupan kita ni memang hebat. Baru-baru ni setelah negara kita dilanda banjir besar, ada seorang ni dia menulis dalam kitab. Dia kata, kat ustazah, jangan kaitkan banjir besar dengan bala Allah. Tak ada kaitan. Dia tulis kitab apa? Ustaz, kitab Facebook. Dalam surah Hadid, surah ke-57 ayat 22. Nak abang lah, dengar alih tu. Apa yang menimpa ke atas muka bumi, menimpa diri kita, Allah dah tulis siap dah. Itu yang kata qada. Qada ni mana? Ketentuan dari azali. Sebelum kita lahir ke alam dunia ni dia tulis dah. Hamba yang bernama Syahrilung, saya lah, lahir 10 hari bulan 12. Jangan lupa tahun ni. WhatsApp, happy birthday to you.
10 bulan 12 lahirlah seorang insan yang bernama Syahrillah. Tahun tak ingat 64 ke 74 84 tu. Kemudian setelah saya lahir pada tarikh tersebut, apa yang Allah tetapkan dari azali mula dilaksanakan ya Allah. Nak duduk ke mana, kahwin dengan siapa, anak berapa orang, bini berapa, kan? Buat kerja apa, mengaji di mana. Itu dia. Akhir sekali kematian. Jadi tolong, ini soal akidah. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Surah Hadid. Saya ni sejuk orang telefon. Yalah sejuklah naik kereta tak apa sejuk. Saya kalau sejuk dia suka kacau sikit. Baru-baru ni tu lah pergi nak khutbah Jumaat orang ni lah. Aircon buka, kipas gergasi pun buka, luar hujan, tunggu dia dia tambah tutup lah kipas tu. Baru dia khutbah Power Rangers. Sejuk tak boleh nak pergi. Nak cakap lain, sebut lain. Ayat yang bermaksud apa-apa musibah. Ingat elok, ini soal akidah ni. Ini kita kena beriman, kena terima. Ini qada qadar takdir Allah. Tolak takdir Tuhan, habis iman dan Islam kita. Belakang ni ada kon kot. Elok yang tutup. Apa-apa musibah, bencana yang menimpa ke atas muka bumi, menimpa ke atas diri kamu, melainkan kesemuanya ditulis di sisi Allah. Dia boleh kata jangan kait banjir besar dengan bala Allah ni jenis tak mengaji. Main semayang. Saya kalau jumpa dalam meduk ni, maka nak baca ayat akidah banyak-banyak sikit. Dan Allah kata, sebelum aku menjadikan ia, sebelum berlaku, aku tulis siap dah. Yang demikian itu adalah mudah bagiku, kata Allah. Wajib kena percaya. Itu sebelum banjir besar kita kena kan, kepala ayak kan. Lepas kepala ayak tu lah kepala bapak kan, banjir habis. Sebab tu yang diuji, dilanda dengan banjir besar tu, Allah, kalau dia sabar memang hebat lah. Anak saya pergi dua negeri, Selangor dengan Pahang. Dia kata Pahang teruk. Kami tak ada apa. Kita syukurlah tuan-tuan. Kita ni kalau kena pun tak teruk sangat banjir macam tu kan. Jadi inilah makna ujian keimanan. Nak tengok kita percaya atau tidak peristiwa yang agung ini berlaku. Memang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak percaya tak percaya? Sebab tu saya bimbang kerana kita ni di akhir zaman ni memang Allah uji keimanan kita begitu pantas. Saya nak kait sikit. Sewaktu Nabi di Isra, di antaranya Nabi mendengar panggilan suara di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kemudian Jibril kata, kan Nabi ditemani oleh Jibril, tuan hamba jangan duk tengok belah kanan, jangan beralih belah kiri, jalan terus. Setelah suara itu tidak kedengaran lagi, Nabi tanya Jibril, apakah suara tu suara siapa, gerangan siapa tu? Syukurlah tuan hamba tak tengok ke kanan, tak beralih ke kiri. Siapa? Belah kanan di Yahudi, panggilan Yahudi. Sebelah kiri panggilan Nasrani. Syukurlah tuan hamba tak tengok, kalau tidak habis semua umat tuan hamba jadi Yahudi dan Nasrani. Dalam Nabi tak tengok pun jadi mangkuk ayun. Tak kenal, tak sedar. Dua puak inilah musuh kita, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
Ni sejuk ni. Ada kain selimut tak? Tak ada. Dan selagi tidak akan redha Yahudi dan Nasrani sehingga kamu umat Muhammad, umat Islam ikut cara hidup mereka. Bukan nak masuk agama mereka. Mereka pun tahu orang Islam payah nak tukar agama. Tapi di Malaysia ni bahaya. Selagi tidak dipindah, dibuang daripada Perlembagaan Persekutuan, perkara 12/4, akidah anak cucu kita tidak selamat. Ni yang berlaku di Perlis. 12/4 Perlembagaan Persekutuan berbunyi seperti berikut. Agama bagi seseorang yang berumur kurang daripada 18 tahun adalah ditentukan oleh ibu bapa atau penjaganya. Bila disebut ibu bapa, dua-dua kena restu baru boleh tukar agama. Ni masalah. Saya dipahamkan di Perlis, mereka pindah undang-undang tubuh negeri, ibu atau bapa, either one. Kalau either one, selamat. Pak setuju? Dia tak kata apa. Ni ibu bapa mana? Mesti mendapat persetujuan kedua-dua belah pihak. Cuma saya tak ada fakta lah. Kadang-kadang kalau tuan-tuan dapat fakta ni, terus beritahu berapa ramai ahli parlimen beragama Islam di Malaysia ketika ini. Kalau ada 150, mereka wajib kena sokong. Sebab untuk memindah Perlembagaan Persekutuan memerlukan 148, 2/3 meja roti. Roti canai ke roti bom tak tahulah kan. Kalau ada, semua ahli parlimen kena sokong buang tu 12/4. Kalau tak buang pun padam, tulis orang Islam tak boleh tukar agama. Baru selamat. Ni akhir zaman tuan-tuan. Nabi dah sebut dah. Baru bil a'mal fitanan ka qita'il laylil muzlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hari ni kau dah berlaku dah benar ni. Kita duk adik lagi, duk leka lagi. Nabi bersabda 1443 tahun dulu. Dan bersegeralah kamu, yakni beramal dengan amal-amal soleh sebelum kamu didatangi dengan satu fitnah, satu ujian keimanan. Seseorang beriman di waktu pagi menjadi kafir sebelah petang, atau di sebelah petang beriman kepada Allah, pada pagi besoknya menjadi kafir. Kesalahan apa ketika itu yang umat Muhammad buat? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka telah jual agama untuk mendapat sedikit habuan dunia. Agama jual iman. Ni ujian kan tuan-tuan. Ada seorang penceramah, saya tak mahu sebutlah nama dia. Dia kata musim PKP ni ramai orang Melayu yang murtad. Sebahagiannya disponsor, ditajak oleh Kristian. Tak mampu nak bayar sewa rumah. Seorang panggil apa? Ibu tunggal, ada dua orang anak, belah batu. Dia pergi jumpa sendiri, pakai tudung, dan perempuan tu mengaku, saya Kristian. Ni hadis kita dengar pula ayat Quran. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. An-Nisa surah keempat ayat 137. Tadi hadis tak jemaah ni ayat Quran. Ada persamaan. Sesungguhnya orang yang beriman kemudian kufur, kemudian beriman semula, kemudian kufur balik. Jaga-jaga. Kemudian Allah kata, Allah tambahkan kekufurannya, dan Allah tidak akan mengampunkan dosa dan kesalahannya, dan tidak akan memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ini akhir zaman tuan-tuan, ujian keimanan begitu hebat. Jangan doa lihat,
Kena menyelia juga anak cucu kita ni kan. Sehingga kan di akhir zaman kita tengok betul. Hak duk berjuang elok pun lari. Pasal apa? Nak dunia. Quran sebut, bukan saya sebut. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman la yadurrullaha syai'a walahum adzabun alim. Surah ketiga Al-Imran ayat 177. Sesungguhnya orang-orang yang menjual keimanan dan membeli kekufuran. Cuba tengok tafsir. Karena nak kedudukan yang tinggi, nak gaji yang lumayan, nak dunia lah. Kita ni orang yang semayang, kita orang yang memperjuangkan Islam, jangan tertipu, jangan terpedaya, tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun lemah iman juga, turun naik. Kita semayang sehari 5 waktu campur dengan sunat punya banyak belas rakaat, tapi hidup susah, kurus kering macam Wahid Sate. Kau tu semayang pun tak senang, lenang, kaya-kaya. Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun. Itu orang panggil istidraj. Nikmat yang akan memusnahkan sesuatu dinamakan istidraj. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad disokong oleh firman Allah. Ada 3 ayat Al-Quran tentang istidraj. Al-An'am 44, Al-Qalam 44, Al-A'raf 182. Baca yang selalu orang duk baca. Falamma nasuma dzukkiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ayat istidraj. Duk tengah sonok dengan nikmat Tuhan bagi semayang pun nak, apa pun nak, dia rentak balik. Masa tu kamu pun berputus asa. Jadi kita jagalah iman kita elok. Bukan cerita wajib cahaya Isra wal Mi'raj, kena jaga iman. Kerana iman kita akan terus diuji. Tambah kita ni pejuang Islam, dia duk nak yang musuh-musuh ni. Ustaz ni minat apa? Minat kereta mewah. Pantanglah kau main kawan je. Ustaz ni tak minat kereta mewah, dia minat nak nikah seorang je. Kan? Dia bagi macam tu pula. Takkan tuan-tuan tak percaya? Musyrikin Mekah hantar wakil dekat Abu Talib. Ya bangsa akak nak menakan hang. Dia tak apa pun kami bagi. Abu Talib pun pilah dah Muhammad. Syarat hang tinggal perjuangan Islam. Hang tinggal dakwah ni. Dia pun bagi semua. Pasal apa kita tak belajar. Sampai Nabi bersumpah dengan nada yang begitu kuat. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an asruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yuzhirahu Allah lakaduna. Hadis ni tuan-tuan ada dalam kitab Dr. Yusuf Qaradawi. Saya kalau hujah Dr. Yusuf Qaradawi ni, saya cukup kita nak tikai dia, kita apa kan? Dia ada 10 PhD tuan-tuan. Jadi faham kan? 10. Kitab zakat yang beliau terbitkan tebal tu komplit. Orang kata apa? Detail. Huraian tentang zakat 8 asnaf tu. Hebat. Jadi itulah di antara pengajaran pertama. Kita ni berhati-hati, berusahalah supaya kita dapat mempertahankan keimanan kita. Bimbang nanti takut-takut Allah uji tak boleh pi. Dah duduk tengah ceramah kemas kan. Lepas suara kereta baru sikit, memang cerai tu. Tu imam pergi mana ni? Oh ingatkan lari balik lah. Pakai mask pun urin. Ni tak urin lah, tak urin. Yang kedua, pengajaran Isra wal Mi'raj ialah soal mentauhidkan Allah. Saya baca. Bukan saya reka ni, tapi saya kait dengan ayat Quran hadis lah. Itu style saya. Saya suka buat orang punya apa? Research.
Macam Albani tu lah tuan-tuan. Albani tu duk tahqiq hadis-hadis Wahabi, duk rojok kat dia. Saya dipahamkan dia bukan ulama. Dia pengkaji. Kan? Dia kaji hadis ni sahih tak sahih. Kan? Kira hebatlah, kan? Cerita begitu. Orang lah kata dia bukan ulama, kan? Saya pun macam tu tak baca. Nak relate dengan ayat mana, hadis mana bagi sedap sikit hujah ni. Cerita macam tu lah, kan? Kita bukan ulama. Kita ustaz pun ustaz besya-besya je. Faham? Ustaz besya-besya. Yang kedua, pengajarannya mentauhidkan Allah. Nah, kalau kita tengok kisah Bilal Ar-Rabah, ketika dia disiksa, ditelanjangi, dihempak dengan batu di atas badannya, panas terik, dia sebut apa? Ahad, Ahad, Ahad. Yalah, hari ni hari Ahad. Esok Isnin aku beruas pula. Pasal letih kawan nak pergi dengan saya, pergi demam pula, ada Omicron pula. Saya telefon ni hantar sadupi lah, tak ni kerana hang habis orang salahkan kita pula, kan? Tengok kalimah tauhid. Ahad. Qul huwallahu ahad. Ada pula ngaji PhD terlalu pandai. Dia kata yang boleh sebut Allah tu. Siapa kata? Awak? Ulama ni maksum kah? Ulama ni apa lagi dia kata? Allah ajak benda ghaib kah? Hak duk sebut Allah tu dapat ganjaran pahala kah? Nabi ajar ambul sombong tu. Aku pelik, dia kata dia pandai hadis. Kita baca hadis Muslim. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Tidak akan berlaku kiamat sehingga tidak ada lagi perkataan Allah, Allah disebut di atas muka bumi. Kalau Nabi kata boleh, sombong puak-puak ni. Puak-puak ni dilarang apa? Puak-puak Wahab. Nah, ego terlalu tinggi, rasa hebat sangat, duk baca hadis Quran tak baca langsung. Nah, dari Quran tak tengok langsung, melambak dari Quran yang menganjurkan supaya kita banyak menyebut Allah. Di antaranya Suratul Anfal surah ke-8 ayat 45. Ada. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyak. Ambil Quran dia, yang mana saya tak ingat. Ambil Quran lah. Takkan tak kenal Quran pun. Kalau Quran tak kenal memang teruk. Nasi sejuk pun saya, kalau sejuk tu lah. Kelemahan saya sekali tu di kota Damansara, khutbah Jumaat, punya sejuk. Saya kata ni mampu aku, tak boleh nak khutbah lah. Saya suruh lepas tutup. Duk tala kat saya, baru sedap, baru berapi, kan? Surah apa saya kata? Al-Anfal ayat 45. Masuk insya-Allah. Lepas tu kita mula tadi 8.10 Tok Imam. Tok Imam, kita mula 8.10. Berhenti pukul apa? 9.10. Ingatkan 11.10. 9.10. Tak apa. Saya kalau suruh berhenti lam tak apa, sebab apa? Bayaran sama ya. Tengok Allah tu, wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah sebanyak-banyak. Moga-moga kamu tergolong dalam golongan orang-orang yang berjaya. Yang lepas kita tak boleh siapa? Bila sebut ahad, ahad, ahad. Tuan-tuan, lawan kepada tauhid adalah syirik. Di antara contoh syirik, tuan-tuan nak cerita sikitlah, lawan pada tauhid itu syirik. Apabila pergantungan kita kepada makhluk. Ada orang bukan Islam yang bergantung kepada berhala. Ada orang Islam yang bergantung kepada makhluk, pemimpin. Masa dia jadi pemimpin hebat kan? Tapi bila dah tak jadi pemimpin, dia jadi apa? Mangkuk ayun.
Mathalul ladzina takhadu dinahum, apa yang minta maaf. Mathalul ladzina takhadu min dunillahi awliya. Ni pasal sejuk ni, bukan tak ingat. Sejuk. Mathalul ladzina takhadu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittaqazat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Tutup tidak faham. Dia nak habis lagi 10 minit habis sama. Dah lambat lagi. Setengah jam ni. Kira tunggu depan ni. Kalau tak puas dengar ceramah malam ni 2 hari bulan 4 malam pertama Ramadan. Saya bagi tani. Kan? Jadi tak ada kalut kan kalau bulan puasa nak kena main buka puasa sini, kan? Tapi buat jugalah makan malam tu jangan lurui sangat. Kadang-kadang penganjur pun lurui bila ustaz kata dak terus. Satu tempat tu saya kata saya suka makan bihun tu Imam. Tiap-tiap bulan bihun. Hang ubah lah roti canai kan sekali-sekali. Kan? 3 rasa ambil lurui dengan apa ni ya Allah. Kan? Tu saya tak mau terjemah lah, tapi nak habaq tu ayat syirik. Lawan kepada tauhid lah syirik apabila manusia bergantung pada sesama manusia. Bergantung pada suami, bergantung pada pemimpin, tak boleh. Lah dia hebat pasal ada kuasa. Hampa ada kuasa apa kau rembas apa tu aku peduli tak ada. Kan? Orang syirik, Nabi bersabda hadis Muslim, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala jannah wa man mata yusyriku bi syai'a dakhala an-nar. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang mati dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dia masuk syurga. Tapi kalau dia syirik pada Allah, dia masuk neraka. Itu hadis Muslim. Dari Quran Al-Maidah ayat 72. Wa innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, diharamkan baginya syurga. Tempat tinggalnya kelak ialah neraka. Jadi mentauhidkan Allah adalah salah satu pengajaran penting. Kenapa? Kita wajib mentauhidkan Allah pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Allah buat apa pun dia tak kongsi dengan siapa, tak suruh malaikat matching elok tak elok ke ni. Tak. Pak dah tuan-tuan. Ni jaga soal tauhid. Jangan syirikkan Allah. Ada orang tanya, Ustaz, nak jawab apa Ustaz? Orang yang syirikkan Tuhan ni, bagaimana amalan-amalan ataupun amal-amal kebaikan yang pernah dia kerjakan dulu? Siapa nak cuba jawab? Ni ambil gambar tahu pun hampa hari tu tangkap gambar. Haji agak-agak macam mana? Ya. Haji 10 kali, umrah 1000 kali. Berzikir sampai berbuih mulut, sampai putih tali tasbih. Kata syirik. Macam mana tuan-tuan? Kita baca dulu tentang ayat syirik. Syirik dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Ada orang tanya saya, kalau ada ustaz ni boleh berbetul lah kalau saya salah. Macam mana ustaz kalau kita salah kita sesama manusia? Kan? Takdir pula dia dah mati. Macam mana? Kata hidup, saya kata kalau hidup, pilah minta maaf kat dia. Kalau dia tak mau maaf, kita selalu bimbang yang nak ampun dosa kita Allah, bukan dia. Saya nak baca, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara ithman azima. Itulah dalil. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, tetapi sedia mengampunkan dosa selain itu kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Apa
Apa duk pening kepala? Saya sikit tak pening kepala. Kan? Apa aku tak kata kat pemimpin negara dari dulu sampai lah. Semua aku kata. Tak ada risau. Yang nak ampun dosa saya bukan pemimpin. Kita kata pun saya buat kerja tak betul. Tidak. Tak angguk pun belah mana. Silap masjid tu. Oh, semua tak boleh cakap, tak selesai masalah. Mai tanya aku An-Nisa 148, Asy-Syura ayat 41. Itu di antara dalil boleh. Cerita betul, jangan fitnah ya. Kalau tidak tak selesai lah masalah. Depa corrupted, perasuah, pecah amanah kita ataupun pakai duduk diam. Jangan fitnah ya dalam Islam, dia tak bagi. Benda betul cakap tak jadi mengumpat, tak berdosa. Wala man intasara ba'da zulmi fa ulaika ma 'alaihi min sabil. Asy-Syura surah ke-42 ayat 41 tu di antara dalil tidak berdosa orang yang dizalimi. Kita sebagai rakyat dizalimi, kita mendedahkan kezaliman yang berlaku kata kita tidak berdosa. Muat tak boleh banyak cantik. Ni yang berlaku perubahan ni pasal yang tu, pasal kita duk bercakap. Tak? Ahli parlimen sama-sama duk lawan hantam, tak? Ustaz pempulun sama, syok Oh, tak boleh cakap, buatlah, tunggu habis penggan, mampu kita. Nak habis 5 tahun nak berterabak gigi habis. Kan? Awak tak cerdik dengan semua, tak boleh. Jadi tu saya bimbanglah yang Tuhan tak ampun dosa syirik. Tapi kita ni kalau orang main minta maaf, maaf lah. Tak ada rugi apa. Siapa yang sudi memaafkan kesalahan orang, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 237. Tidak Tok Imam? Tok Imam nampak melani letih, puasa apa? Aku pun tak puasa, yang apa warak puasa. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dan pemaaf itu hampir kepada takwa. Maaf. Nak ampuni Tuhan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Aku yang nak ampun dosa hangpa. Ali Imran 31. Kan? Faham tak ni? Jadi soalan tadi, siapa nak cuba jawab? Orang yang syirik, bagaimana dengan amalan-amalan terdahulu? Tuan Imam. Tuan Imam saya bagi tawaran RM500. Satu saat dia sekarang habis Tok Imam. Aku nampak macam dia boleh jawab, mati aku. Aku pun nak dapat sikit pada tu, banyak nak bagi RM500. Jawapannya dalam surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Tuhan sebut, sekiranya kamu sekutukan aku, segala amalan kamu terhapus. Tak ada. Kena mula lain abang. Mengucap 2 kalimah syahadah, taubat nasuha dan mula beramal. Itu syarat orang yang murtad, orang yang kafir. Kalau dosa besar, minum arak, berjudi, berzina, bukan aku suruh, aku nak abang je. Jangan buat pula. Hanya perlu taubat nasuha dan amal soleh. Dalam Quran Ali Imran 89. Tu saya bimbang dia tak mau maaf dia punya pasal. Tidak. Kita dah hemoi pergi minta maaf, minta maaf dia punya pasal. Kita ada Allah. Ni akidah betul yang ni. Allah sebut dia boleh ampun dosa kepada sesiapa yang dia kenaki. Tidak? Nah, kawan tu baru on the way. Nak pergi ke sebuah pondok, dia sedangkan dia dah bunuh 100 orang. Adik tahu tak? Apa dosa banyak mana kalau kita bunuh 1 orang? Bunuh orang yang tak salah. Dosa banyak mana? Macam membunuh semua manusia. Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 32. Dia bunuh 100 orang. Masa dia bunuh orang ke-99 tu, dia pergi berjalan-jalan, dia jumpa lah seorang Tok Syekh korban bunuh orang, bagi genap 100 senang ingat. Dia bunuh kan tu 100 orang. Dia berjalan lagi, dia jumpa, dia ni bukan Tok Syekh, tapi syarat kena taubat, kena mula beramal. Hampirlah ke tempat, dia pun dalam jalanan jatuh mati.
Ahli syurga tak ada nak buat apa lagi. Itu kata rahmat Allah tu luas. Kita tu duduk tikai lah. Ni buat ni dapat, buat ni dapat, kata buat tahlil dapat, kata dapat. Hang bukan Tuhan. Tak jadi bid'ah muslimat. Pertama, benda tu baik. Yang kedua, tak ada nas yang menyebut tak boleh buat. Saya duduk belajar sikit-sikit ni, belum jumpa lagi lah. Tak boleh Nabi larang baca Yasin malam Jumaat. Aku tak pernah jumpa pun. Kan? Baca Yasin dengan baca akhbar utusan Malaysia, yang mana lagi bagus? Ha. Walaupun malam Jumaat. Dua. Amalan tu baik, ada dari Quran Al-Hajj ayat 77. Betul saya duk sembang kemas lah. Kullu tu semua. Bukan maksud semua. Imam Nawawi kata sebahagian saja yang jadi bid'ah. Setiap yang baru itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap kesesatan tempat tinggalnya di dalam neraka. Aku nak tanya mereka. Dengar ayat ni. Surah 55. Surah Ar-Rahman. Ayat 26. Tu Imam. Dengarlah tu Imam. Pasal tu Imam pakai apa nama mas warna oren. Kullu man 'alaiha fan. Fan bukan pan. Hah? Apa bertanya ni, Pak? Ayat ni kata setiap yang ada dalam alam ini binasa. Dia ada alam para malaikat, alam apa, orang yang syahid, yang wajib kita kena imani. Dia penduduk tanah mana nak tahu. Syurga neraka Allah buat gila ni. Buatlah kan. Kalau kata semua yang ada dalam alam ini binasa, adakah syurga dan neraka juga binasa? Tu baru contoh satu ayat. Kalau syurga neraka binasa, tuan-tuan, tak usah lorat, tak payah semayang. Aku tak mau semayang. Tak ada syurga, tak ada neraka. Tuhan sebut dalam surah ke-42 Asy-Syura ayat 7. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebahagian manusia masuk syurga, sebahagian lagi masuk neraka. Jadi syurga neraka tak binasa. Tidak tak Imam? Itu Imam ni pan lah. Nak pergilah dengan tu lah. Kan tuan-tuan kata kenal saya suka melawak. Kalau mata tak syok, jangan duk panggil dah Ustaz Jamal. Aku tak lapar nak main. Aku laku 30 tahun genap tahun ni berdakwah. Baru 30 tahun. Kan? Jadi saya cakap ada dalil. Sandaran Quran, sandaran hadis. Last year, 19 October. Last year, I met Dr. Zakir Naik. Saya jumpa dia di rumah dia. Orang heran tu. Macam mana Ustaz Syariddin boleh pergi jumpa Dr. Zakir Naik, boleh terima dia? La ilaha illallah, tawak lampau ni. Aku dengan dia setara. Quran mahir dua-dua. Apa tak faham ni? Cakap umutih dengan dia. I have one question, doktor. Dia tanyalah soalan tu kat dia. Habis-habis tanya jawab Quran terus punya laju dia. Kan? 20 minit dapat jumpa dia di rumah dia di Putrajaya. Kalau orang biasa dia tak jumpa, tambah dia tak kenal. Saya dia kenal dah. Sebab ada neighbor dia tu, jiran dia beritahu ada seorang ustaz ni. Just like you, He can memorize the Holy Al-Quran, chapter, verses, and he would like to make an appointment. Oh, boleh kita boleh. Tu yang boleh. Nombor dia pun ada kat saya. Kalau hampa minta tobat lahum, tak bagi. Kat nak balik, saya tanya dia, saya kata, doktor, kalau saya ada permasalahan tentang ayat Quran, nak cari tak jumpa, boleh kot? Boleh. Dia very friendly dah. Dia ni memang peramah lah. Dan senang nak dapat jumpa dia 20 minit di rumah dia. Dia duduk di Putrajaya. Tapi orang yang tak ni memang tak boleh sebab bodyguard dia ramai. Saya tanya dia, are you going back to India? No. Dia kalau balik kena tembak. Dia pemendakwa, dia hina agama lain.
Dia bukan hina tuan-tuan. Dia buat perbandingan, comparative religion. Tu je. Tapi dia berdebat dengan Sani Hindu seorang tu. Top lah. Kawan tu KO. Dia cabar Satguru. Kalau tuan-tuan masuk dalam YouTube, tag Satguru. Ni lagi sekok ni. Orang India juga. Cakap pandai. Kan? Dr. Zakir Naik challenge dia. Kita berdebat. Tak berani. Kan? Kan jalan-jalan Dr. Zakir Naik ni kan. Saya pun tanya dia juga. Saya minat lah comparative religion ni. Jadi kalau nak belajar, dia kata kalau yang orang yang tak ada skill, tak ada basic, 650 jam kursus tu. Hak Quran tak boleh, apa tak boleh kan. Cerita macam tu lah. Cungok-cungok. Dia kata di India memang ada lah, dia buat. Mudah-mudahan Allah bagi perlindungan kepada dia dan keluarga dia. Semua ada sini di Putrajaya. Tapi tak boleh habak lah. Perisin mana, apa pergi cari ni. Jadi cerita macam tu tuan-tuan. Jadi mentauhidkan Allah adalah pengajaran yang kedua. Allah dengan segala sifat kesempurnaan. Buat tuan-tuan tengok. Start. Subhanalladzi. Maha suci Allah. Allah nak abang, aku tak ada sifat-sifat kekurangan. Yang kurang tu hampa. Wa khuliqul insanu dha'ifa. An-Nisa 28. Aku cipta hampa ni manusia dengan serba kekurangan. Boleh tang ni lemah, tang tu cantik, tang ni tak cantik, tang ni tiada. Tambah pula kalau dia mai lepas dah masuk warga emas kan. Allah, betul. Saya tanya seorang sahabat saya, cikgu lahir tahun berapa? 54. Mana dia 68 lah. Cuba cikgu apa kekurangannya? Ada banyak kekurangan lagi. Pasal apa? Hari tu nama anak ni Rim tak ingat. Tu kira tahap tu kritikal tu. Kan? Macam kencing manis lah. Nak tahu kencing manis macam mana Pak Haji? Senang lah. Lepas Pak Haji buah ayat kecil, tengok ada tak semut hurung. Tu tanda kencing manis. Tapi tak kritikal. Yang kritikal, Pak Haji tak ada nak buah ayat kecil, semut duk tunggu. Aku buat lawak lah tu. Buat lah orang puan ni duk ingat. Boleh bang? Daripada mana? TV Al-Hijrah. Kot lah. Mereka mampu tak berani panggil aku. RTM pernah, ya lah. Dia nak panggil saya tapi rakaman tak mau. Live aku mau. Rakaman buat apa? Sekali kita cakap benda akidah, dia potong-potong untuk iman, tinggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, apa ceramah macam tu? Itu pengajaran. Yang ketiga, 10 minit lagi saya ringkas. Yang ketiganya, peristiwa ini sekaligus menyatakan bahawasanya Nabi SAW diutus ke alam dunia ini sebagai pemimpin nombor 1, pemimpin kepada seluruh umat manusia. Mana dalil? Saya baca hadis. Hadis ni yang membuktikan. Hadis ni kalau sahabat kita ada kitab Imam Muslim, hadis ni hadis ke-134. Bila Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, thumma dakhaltu masjida fasallaitu fihi rak'atain thumma kharajtu faja'ani Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban faqtartu laban faqala Jibril alaihi salam ikhtartal fitrah. Rawahu Muslim. Hadis ni ada dua pengajaran. Nabi kita bila sampai ke Masjidil Aqsa, aku masuk dan aku semayang 2 rakaat. Inilah dalil. Dia jadi imam, makmumnya roh para anbiya. Inilah dalil Nabi diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Sebab di Malaysia ada zaman Tun M jadi Perdana Menteri dulu. Saya takkan lupa. Ni puak-puak golongan anti hadis, puak-puak liberal. Ada sekok, panggil sekok dia tak? Suka saya lah, bagi berapa. Sekok ni dia tulis dalam akhbar Inggeris, The HEDGE. Dia kata apa? Muhammad was a tribal leader
Bagi dia Nabi Muhammad ni hanyalah ketua suku kaum. Allah tak utus dia untuk seluruh umat manusia. Rosak akidah kerana menyalahi ayat Quran surah Sabah surah ke-34 ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Itu Tuhan sebut. Dan tidaklah kami utuskan engkau Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia. Dia kata untuk Arab rosak akidah. Sila rujuk jilid pertama Mustika Hadis Keluaran Jabatan Perdana Menteri dalam bab wajib menjaga iman dan Islam supaya tidak rosak. Salah satu yang merosakkan iman dan Islam apabila beriktikad, berkeyakinan Nabi Muhammad hanya diutus oleh Allah untuk Arab. Habis rosak. Okey. Dalil semua ada, nama kitab lah, ayat Quran lah, hadis lah. Takkan tak betul kot. Kan? Tapi lazimnya pendakwah ni dia baca wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hak tadi lagi power. Kami utus engkau pada seluruh umat manusia. Yang ni seluruh alam. Orang boleh fikir alam. Dia nak dengar manusia. Nah, ayat Al-Anbiya 107 ni disokong oleh hadis Muslim, innama bu'ithu rahmah, aku dibangkitkan oleh Allah untuk membawa rahmat. Rahmat pada seluruh alam. Rahmat bererti kasih sayang, ada masa makna memberi faedah. Kedatangan putusan beliau memang banyak bawa faedah pada umat manusia. Jadi yang ketiga, beliau adalah Rasul yang Allah utus kepada seluruh umat manusia. Yang keempat, hadis yang sama. Selepas aku dah semayang 2 rakaat, aku keluar daripada Masjid Al-Aqsa. Jibril datang padaku dengan membawa 2 mangkuk. Bukan mangkuk ayun. Mangkuk yang berisi arak dan berisi susu. Lalu aku pilih susu. Jibril kata, hadis ini hadis ke-134 Imam Muslim. Jibril kata, Tuan hamba telah membuat pilihan yang tepat. Fitrah maknanya Islam. Apa dia pengajaran? Inilah ulama kata. Pengajarannya ialah menjadi kewajipan kepada para pendakwah-pendakwah. Mengajak umat manusia kepada Islam. Ini saja agama fitrah. Fitrah di sini kata Imam Nawawi adalah Islam. Tuan-tuan, agama Islam ni inna dina inda Allahil Islam. Ali Imran 19. Agama yang benar lagi diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Nak cari dia berapa? Jadi apa yang saya baca, rencana saya baca tu, yang keempat pengajarannya ialah kewajipan pada para pendakwah mengajak umat manusia kepada Islam. Dalam kita nak mengajak orang pada Islam ni, nak abang gila nak. Kalau ada ustaz-ustaz, tak usah duk takut lah. Saya 30 tahun dah tuan-tuan, dulu lagi derang lah dah. Bukan takut tak takut, pasal dah berumur. Kan? Dia bila berumur, dia slow banyak. Tapi hujah saya tetap keras, tegas. Ni kadang-kadang nak berdakwah takut. Tak kena. Kita tak jadikan pengajaran. Nak ada orang pada Islam, tak usah peduli lah. Hampa nak marah, hampa. Yang penting cakap ada sandaran. Cuba tuan-tuan dengar dulu. Ayat Quran Al-Azab ayat 70, muka surat 1121, cetakan Rumi, tafsir pimpinan Ar-Rahman, Keluaran Jabatan Perdana Menteri. Apa kewajipan orang-orang beriman? Bukan pendakwah ni, orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Bukalah tafsir pimpinan Ar-Rahman. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan katakanlah perkataan tepat dan benar dalam segala perkara. Faham sahabat? Haram kata haram, zalim kata zalim. Ni takut. Kita dengar pula hadis Nabi, riwayat Imam Tirmizi, ala la yamna'ana rajulan aibatun nas ayyakula bihaqqin idza alimahu. Ketahuilah, janganlah kerana kegerunan kamu terhadap manusia sehingga kamu tidak berkata benar. Takut. Pak Lumair marah pula. Kenapa Pak Lumair?
Dulu depan janji nak cucuk ni 2 ya. Ku sangkakan 2, rupanya 3. Nasib baik kat tipah tak 4. Rohani kata, apa yang 2, apa yang 3, apa yang 4? Hampa tak tengok ke madu 3? Inilah Cik Jamil ni, suami kami. Nah, kita takut sangat kat pemimpin apa punya akidah. Saya tak cakap besar bang, dari dulu saya macam ni. Tayar itu timbalan menteri duduk depan saya tahu dia, saya cakap khutbah jemaah saya daripada takwa pada hudud. Demi Allah, saya tak takut. Kita bercakap ada sandaran. Saya pernah dijemput oleh UMNO bahagian di Pulau Pinang lah. Mereka bagi tajuk akhlak mulia masyarakat jaya. Ramai mereka silap orang jemput aku. Lama dah lah, cerita lama. Masa tu kita tak nikah lagi dengan UMNO, duk kelisakan. Dia kata, apa bang, minta maaf lah, tajuk ni dah selalu diperbahaskan. Malam ni saya ubah tajuk hudud. Saya bahas tu takat ilmu yang ada kat saya. Ketua bahagian main salam, terima kasih Ustaz. Dia kata penjelasan yang cukup jelas. Dia mengaku jelas-jelas pun sampailah doa UMNO kat. Ustaz ni dia tak cakap besar. Saya tak takut insya-Allah. Tak, tuan-tuan dengar saya ceramah, saya ada sandaran. Melainkan mai duk entam kerajaan zalim, dalil tak ada, fakta tak ada. Ini lebih pada fakta lagi ni. Kan? Boleh abang? Pernah dengar Ustaz ceramah? Pernah? Okey. Kalau tak okey, mai sambung. 9.10 sampai 10.10. Tu cerita dia. Tu Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Cuba dengar. Kalau ada pendakwah dengar dialog. Innahu la yuqarribu min ajlin wa la yuba'idu min rizqin ayyakula bihaqqin aw yadhkura bi'azim. Ni guideline untuk kita lah, pendakwah-pendakwah pejuang-pejuang Islam. Tadi Tirmizi, Nabi suruh berkata benar. Yang ni Nabi sebut juga riwayat Imam Ahmad. Cuba dengar. Sesungguhnya tidaklah mendekatkan ajal dan tidak pula menjauhkan rezeki sekira kamu berani berkata benar atau berani menyentuh isu-isu besar. Saya tak mati pun hidup ni. Badan pun sihat, alhamdulillah. Kan? Daya ingatan pun kuat lagi, Allah anugerah. Rezeki yang tak putih walaupun tak banyak tak apalah, tapi tak putih. Saya tak kisah tuan-tuan, kadang-kadang saya tak setujulah ustaz-ustaz letak harga ni. Depa ambil dalil mana? Boleh tak harga cuma main habaq kat aku. Aku boleh habaq kat depa. Surah ke-26 ayat 180. Asy-Syu'ara. Awak kat dulu. Saya kadang-kadang depa telefon muslimat. Ustaz nak jemput ustaz mai di sini ni, kementerian ni bagian-bagian ada apa? Berapa bayaran? Saya kata aku 30 tahun dah ceramah tak pernah letak harga. Oh ya kau mau senang macam tu. Saya tanya siapa? Kata senang. Allah yang lain payah ustaz. Ni nampak. Kalau yang ni bagi saya betul penunggang agama. Guna agama nak hidup senang tak betul. Ceramah pula tak jelas. Dalil pun korang. Ni macam ceramah saya malam ni paling tak ada 10,000. Berapa puluh ayat Quran hadis aku baca woi. Kan? Saya tak agak dan insya-Allah prinsip ni saya pegang sampai ke akhir hayat. Bagi banyak alhamdulillah, bagi 1,000 tak alhamdulillah. Bagi 50-nya pun alhamdulillah. Tapi lepas ni aku tak mai dah. Macam itulah. Nak abang yang faham sikit kan. Entang-entang kata suka makan bihun tiap bulan, bihun aku pelik. Malam ni ada makan? Ha? Tak ada, tak apa, saya kenyang. Saya makan tak banyak, Ustaz Jamal tengoklah badan saya. Kan? Saya ni makan tak banyak kak semua. Satu camca 5 pinggan. Tu satu guideline
kepada pendakwah pejuang Islam. Tak usah takut. Ajak. Saya pergi mana pun saya ajak umat Islam kepada Islam. Seminit nak biar. Kita tengok siapa yang orang ajak kepada Islam, dia tak mau ikut, dia menyesal. Surah ke-24 ayat 51 An-Nur. Orang Islam yang beriman dia kena ikut ayat ni. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Itulah jawapan orang yang beriman. Apabila diseru, diajak kepada Al-Quran, As-Sunnah, pada Islam, dia akan menjawab, kami dengar dan kami akan taat. Yang rugi dalam surah Saf ayat 7. Yang ni tak guna sudut. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib wa huwa yud'a ila al-Islam. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Orang ajak dia kepada Islam, dia tak mau ikut. Ruginya. Inilah orang paling zalim, kata Allah. Boleh? Itu pengajaran yang empat akhir sekali. Kenapa peristiwa agung ini bermula di masjid, berakhir di masjid? Dia ada pengajaran. Tak tahu lah tuan-tuan pernah dengar tak? Isra wal Mi'raj. Saya duk bawa ni pernah dengar Ustaz Lin? Ada persamaan kat kono? Nak abang bagi. Masjid adalah markas center, pusat dakwah. Masjid ni adalah pusat dakwah untuk menyebarkan Islam. Faham? Tapi ingat elok nak akhirat, nak biar. Tu imam ambil model saya tu. Dia pun duk ceramah juga. Esok aku tak boleh cari makan lah. Lagi main minta halal tau. Apa ilmu tu. Dari Quran At-Taubah 18. Masjid adalah pusat dakwah untuk menyebarkan dakwah. Saya nak abang kalau ada AJK masjid, AJK surau sini. Bila nak buat apa orang panggil apa? Ala nak lantik ni, apa orang panggil apa? Bukan pengambilan, orang panggil apa? Itulah nak lantik kan? Mesyuarat agung kan? Pemilihan. Ikut Quran. Jangan duk main melantik je. Mentang-mentang ada title. Allah ajak Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah. Ayat 5 tu. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang layak untuk memakmurkan masjid, pertama orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Kemudian wa aqamas salah, orang yang dirikan solat. Paling tidak pun boleh tolong azan bila Tok Bilal tak main. Boleh jadi imam tu baru bagus. Kuku hari tu imam syirik kau. Tersilap makan julak 3 ketui. Kan tak ada nak selakkan beram habis. Tu. Dan mengeluarkan zakat. Yang keempat. Walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kepada sesiapa pun, hanya takut pada Allah. AJK kena macam tu. Ini orang propose Isra wal Mi'raj, kita jemput Syarif Pengerusi pengsan. Dengar nama tu. Sungguh tuan-tuan, saya ceramah 20 tahun dah di Selangor lah, saya tak pergi lah. Segan nak pergi Johor dengar. Tu imam muntah dengar ceramah tu. Aku kata dia mengandung apa tu imam ni. Lari pula, bukan imam ni lah, imam tak lain lah. Lari tak punya takut dengar ceramah saya, ya Allah. Untuk mengakhiri, takut kepada makhluk syirik sudah bertapak. Dari Quran surah At-Taubah ayat 13. At-takhshawnahum
Fallahu ahaqqu an takhshaw in kuntum mu'minin. Tuhan tanya, apakah kamu takut kepada mereka? Akulah sepatutnya kamu takuti kalau kamu benar-benar beriman. Saya tak cakap besar, saya takut kat Allah. Sebab tu jauh dakwah saya ni jelas. Kan? Tambah khutbah jemaat tu kena dengarlah sekali. Bila nak pergi main sini tu kau remas. Bagi reban masjid ni. Dekat belah raya tu lah. Tak jamal takut dah tu. Tu syirik tu. Kebelakangan ni khutbah saya semua pasal pemimpin. Tak ada pun orang nak komplain. UMNO, kapan, PKR, hampa dengar dari Quran. Hampa silap pilih pemimpin di dunia, hampa dapat ni, di akhirat hampa dapat tu. Siap surah ke berapa, ayat ke berapa, hadis mana. Masjid adalah pusat dakwah. Justru tuan-tuan, teruskanlah aktiviti-aktiviti yang boleh memberi kebaikan, kefahaman Islam kepada masyarakat setempat. Mereka tak main, tuan-tuan terlepas dah tanggungjawab. Buat announcement. Kan? Kita kan nak boleh paksa. Hidayah pun bukan kerja kita. Ya tak? Jadi itulah di antara beberapa pengajaran, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Saya nak bagi salam dulu, kemudian saya nak buat satu pengumuman. Ada siapa nak tanya yang berkaitan? Ikutlah rasa tak puas hati ke? Nak lawan hujah saya ke? Siapa tanya sah bodoh. Aku ceramah dengan ayat Quran pun apa tak faham lagi. InsyaAllah aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alladhi mali wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, satu pengumuman tahfiz mutmainnah yang saya kendali, yang saya urus dah masuk tahun ke-13. Hari ini kami dalam projek kami bangunan yang ke-7 sedang dibina. Dah ada 6 buah bangunan. Projek bangunan ke-7 ni memang besar, 2.5 juta. Dah berjalan dan kami dah berbelanja 1.1 juta. Kami masih memerlukan 1.4 lagi. Jadi cara kalau tuan-tuan nak bantu, kita buka wakaf. Dengar nah? Wakaf yang saya perkenalkan ini berbeza kaedahnya dengan yang lain. Tak boleh saya sebut apa dia. Saya sebelum bila dapat idea ni pun saya telefon ahli majlis fatwa Perak. Muzakarah dengan dia. Lain-lain dia kata apa? Sungguh juga no, saya pun tak terfikir macam ustaz fikir. Sebab tu kita kena buat kajian juga. Tak maaf. Kaedah selalu wakaf ni, satu kaki persegi 100. Satu lot 100. Bukan semua orang ada kemampuan. Baru-baru ni saya tengok advertisement iklan. Satu batang tiang nak buat masjid tu 400. Siapa nak boleh bagi 400 batang tiang? Nak wakaf sebatang tiang? Orang yang mampu. Kaedah yang saya buat, kita kaedah berbeza, matlamat sama. Baik. Depa buat lot, depa target nak cari 100,000. Kita tak ada lot, tak ada kaki persegi, target kita pun 100,000. Tapi kait saya, tuan-tuan boleh bagi RM1, boleh bagi RM2, sekupang boleh. Sebab kita ada accountant di sekolah. Kita monitor, kita menyelia berapa dah sumbangan wakaf yang disumbangkan oleh umat Islam. Genap 100,000 kita tutup. Cuma sistem mana, kaedah mana yang membuka peluang orang boleh berwakaf? Cuba jawab. Sistem kan ni. Tidak. Tidak ni pun tak setuju lah. Kalau orang yang tak mampu nak pergi macam mana wakaf mana? Pasal saya kena di tempat di Kelang, nama tempat tu Batu Belah, Batu Bertangkuk. Kenapa ya? Yang tu gemak Melayu. Batu Belah tak ada Batu Bertangkuk. Saya nak naik dah kereta ni. Seorang tu, Ustaz, saya nak wakaf RM1. Masa tu saya tak kenalkan lagi ni. RM1 tak apa lagi, sahabat. Duit 2 kupang, 5 keping. Dia kata yang ada punya ni. Jadi bila cek ayat Quran ada. Surah An-Nur surah ke-24 ayat 15.
Walaupun ayat ni dikaitkan fitnah terhadap Aisyah, tapi istimbat hukum dikeluarkan berdasarkan ayat ini. Allah sebut maknanya kamu memandang ianya kecil tetapi besar di sisi Allah. RM1 lah. Tapi kerana Allah banyak mana Tuhan nak bagi. Kalau 1 juta kerana riak, dapat. Jadi kaedah yang saya perkenalkan ni tuan-tuan ialah untuk membuka peluang, memberi peluang pada orang Islam berwakaf. Tak ada had, RM1, RM10, RM1,000, RM100,000 boleh. Kita buka 1.5 juta. Yang kedua, ingat tak? Wakaf ni bukan wakaf bangunan yang sedang dibina. Bangunan yang sudah digunakan. Baru tuan-tuan dapat sedekah jariah. Kalau bangunan yang sedang dibina, kau bagi RM100,000, dapat pala RM100,000 sedekah mula, tapi tak berjalan. Contoh, wakaf Quran bagi kat masjid, tok siap bubuh dekat rak, siapa pun tak baca. Tidak. Bagi kapet ataupun bagi sejadah, dia simpan dalam stor, dapat kali tu lah. Tak ada jariah. Dia jari tak jadi jari mana dia tak berterusan. Jadi kaedah yang kami buat, kita buka wakaf bangunan yang sedia ada, yang sudah dibina dan diguna pakai. Boleh tuan-tuan? Faham tak? Jadi pertamanya peluang untuk berwakaf RM1 boleh? Nah, insya-Allah. Boleh tak? Saya aku nak tengok apa nak bagi, dah bagi. Dah faham? Saya tak bawa tabung lah. Lagi siapa nak bagi, kita mentang je dah. Boleh kono? Nak cari banyak lagi Tok Imam. Boleh Tok Imam? Tok Imam dia habak lah RM30,000. Tuan-tuan niat, ini wakaf bangunan sedia ada tafi mutmainah. Kita guna innamal a'malu binniyat. Kita ambil kaedah tu. Nah, setiap amalan tergantung pada niat. Untuk yang hidup maupun yang meninggal. Boleh. Meninggal pun dapat ganjaran pahala. Ada dari Quran surah 53 ayat 39. Nah, boleh no? InsyaAllah. Ada flyer di mana anak saya no? Hafid. Anak saya tu Hafiz tu tuan-tuan. Yang ni bapa Hafiz. Jangan main-main. Tu dah. Segak macam pak dia. Tapi pak dia segak lagi. Dia macam Wahabi sikit, kepiah tak pakai. Aduh, letih aku. Aku anak aku, aku kata aku kan peduli lah. Hampa lawak apa anak aku? Nah, kalau tuan-tuan nak ni, kalau mungkin malam ni tak bawa duit, ada zakat, niat zakat lah. Mungkin boleh bawa masuk dalam akaun tu ada. Tuan-tuan tengoklah tu bangunan yang sedang dibina tu. Jadi insya-Allah dia cukup lah. Nah, tak lagi kita boleh tentang jadah kan, no? Terima kasih banyak. Cakap itulah tuan-tuan, sekali lagi ribuan kemaafan, terkasar bahasa sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.